يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين الحمد لله رب العالمين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين صراط الذين أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Allahumma rabbana syarah lana sudurana. Allahumma ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami agar mereka faham kalam ucapan kami. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah yang bermaksud, wahai sekalian orang beriman, apabila diseru kepada kamu kepada mengingati Allah pada hari Jumaat, sudah dilaungkan azan. Idza nudiya lis-salah, apabila sudah dilaungkan azan salat pada hari Jumaat, fas'au, segeralah kamu
untuk hadir Jumaat itu. Jadi ayat itu ayat yang menyebutkan tentang kewajipan solat Jumaat. Jadi hari ini para jemaah yang dirahmati Allah, sambung kita dalam kitab apa ni, Bahrul Madhi, syarah kepada Mukhtasar Sahih At-Tirmidzi. Kitab ini kitab Bahrul Madhi karangan Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari rahimahullahu taala. Dalam kitab ini kita telah bincang banyak tajuk. Yang terakhir yang kita bincang tentang selawat dan salam ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni saya nak sambung pada muka surat 369. Bab ini bab tentang abwabul Jum'ah, bab tentang Jumaat, solat Jumaat. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi perbincangan tentang solat Jumaat ataupun kemuliaan Jumaat ini. Qala musannif rahimahullah, kata Syekh Mabawi, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain, pada bab ke-114 muka surat 369, babu ma jaa fi fadli yaumil Jum'ah, bab yang telah datang ia pada menyatakan kelebihan hari Jumaat. Nak sebut Jumaat ni ada kelebihan, ada istimewa. Dia tak sama macam hari-hari yang lain, samalah macam Ramadan. Sebab itu Nabi sebut Sayyidus Syuhur Ramadan, ketua segala bulan, bulan Ramadan. Wa Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, ketua segala hari-hari Jumaat. Kalau nak sebut ketua-ketua ni, dia ada keistimewaan dia. Sebab itu ada 10 ketua dalam 10 perkara. Bila sebut ketua, memang Allah beri keistimewaan. Contohnya, ketua malaikat Jibril. Malaikat lain ada tugas dia, tapi Jibril ni istimewa. Ambil wahyu daripada Allah, sampaikan pada nabi-nabi. Itu istimewanya Jibril. Berurusan Allah dengan Rasul, Allah dengan Rasul. Baik. Jibril tak berurusan dengan kita tak. Dengan orang kafir pun tak. Hanya dengan Rasul saja urusan. Malaikat Jibril, itu istimewa Jibril. Dipanggil ketua malaikat. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, dipanggil Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua Nabi-Nabi, ketua Rasul-Rasul Nabi Muhammad. Sebab itu besok hari akhirat, dalam ramai-ramai manusia, Rasulullah orang pertama beri syafaat. Selagi Rasulullah tak masuk syurga, satu orang pun tak diizinkan masuk syurga. Itu namanya ketua Nabi-Nabi. Itu namanya ketua. Begitu juga dengan Quran. Allah turunkan Injil, Allah turunkan Taurat, Allah turunkan Zabur. Tapi orang seleweng Zabur, orang seleweng Taurat, orang seleweng Injil. Al-Quran, kitab yang menjadi ketua kepada kitab-kitab, tak boleh seleweng. Tak boleh diselewengkan. Allah pelihara Quran. Macam itulah Fatihah, ketua segala surah. Begitulah Ayatul Kursi, ketua segala ayat. Maka semua ketua-ketua ni dipanggil Sayyid, maka diberi kemuliaan. Begitulah Jumaat. Baik, jadi ini baru muqaddimah dia. Nak cerita Jumaat ni ada kelebihan dia. Sebab hari ni orang pandang Jumaat macam hari biasa. Yang orang pandang Jumaat ni malam tu je. Kalau mesyuarat, bila nak habis ni malam Jumaat Syekh. Kalau ceramah pun malam Jumaat, jangan buatlah. Dia kata malam Jumaat, malam lain tak apa. Apa hal kau malam Jumaat? Kerana kemuliaan malam Jumaat tu, dia kata. Allah kuliah. Malam lain malam Jumaat sunat Ustaz, malam lain wajib. Allah kuliah. La ilaha illallah. Tak apalah, kerana dia kata nak bunuh syaitan malam Jumaat. Allah Rabbi. Tayyib, apa istimewanya malam Jumaat ni? Tengok hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asharan. Ini dipanggil typo error. Dia skip daripada hadis yang lepas dalam bab selawat. Ambil hadis yang seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairu yawmin tala'at fihi asy-syamsu yaumul jumu'ati fihi khuliqa Adamu wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jumu'ati atau kama qala Rasul, hadisun hasanun sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari terbit padanya matahari ialah pada hari Jumaat. Padanya dijadikan Adam, dan padanya pada Jumaat itu dimasukkan Adam dalam syurga, dan padanya pada Jumaat itu juga dikeluarkan Nabi Adam daripada syurga, dan tiada berdiri kiamat melainkan pada hari Jumaat. Hadis hasan lagi sahih. Jadi dalam hadis ni menyebutkan beberapa kemuliaan Jumaat. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita baca ni Jumaat ke Jumuat ke Jumaat? Yang mana satu? Orang Johor, kalau macam sekolah di Johor, dia ada sekolah agama, sekolah igama, sekolah ugama. Orang Johor, saya orang Johor, saya tahu lah. Yang mana satu? Kita baca sekolah agama, orang baca sekolah ugama. Agama Islam, sekolah agama. Orang tua baca sekolah igama. Lantaklah jawapannya betul belaka, yang penting pergi sekolah tu je. Jumaat ni kata para ulama boleh baca tiga macam, tiga wajah. Jumaat, dibariskan depan pun boleh Jumuat, ataupun Jumaat, ataupun Jumaat. Semuanya sah belaka. Yang biasa kita baca Jumaat. Dalam hadis Jumuat, dibagi depan Jumaat itu. Sekarang baca Jumaat, sah baca tiga wajah itu. Taib. Maka dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, kata Syekh Marbawi, ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula kelebihan hari Jumaat itu amat besarnya. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini, tahulah kita akan beberapa kelebihan. Nak sebut Jumaat ni ditunggu-tunggu oleh makhluk-makhluk manusia je, tak peduli tentang Jumaat. Sedangkan besar dan mulianya Allah jadikan Jumaat. Jadi hadis ni menyebutkan beberapa kelebihan Jumaat. Apa kelebihannya? An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda, khairu yaumin tala'at fihi asy-syamsu yaumul jumu'ah. Bermula sebaik-baik hari yang terbit padanya oleh matahari ialah hari Jumaat. Hari lain matahari terbit juga, tapi nak sebutnya mulia Jumaat, hari paling bagus terbit matahari hari Jumaat. Sebab apa? Sebab disebut oleh baginda fihi khuliqa Adamu, kerana hari Jumaat tu Allah jadikan Nabi Adam alaihi salam. Itu mulianya hari Jumaat. Allah ciptakan Nabi Adam pada hari Jumaat. Dan Adam ini kita panggil Abul Bashar, bapa sekalian manusia, Nabi Adam. Jadi Allah cipta Nabi Adam hari Jumaat. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumaat itu dimasukkan Adam ke dalam syurga, yang diharapkan masuknya kelak. Jadi Allah masukkan Nabi Adam dalam syurga pun hari Jumaat. Wa fihi ukhrija minha, dan padanya pada hari Jumaat itulah juga dikeluarkan daripada syurga. Dah berapa dah? 3 dah. Yang keempat, wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah, dan tidak berdiri kiamat melainkan pada hari Jumaat. Yang keempat ni ulama jadi khilaf. Kita cerita kelebihan. Adakah
berlaku kiamat, huru hara kiamat itu kelebihan dia. Nanti dibahaskan di bawah, adakah kiamat itu boleh masuk dalam kemuliaan Jumaat, kelebihan Jumaat? Bukankah kiamat tu hari huru hara, hari manusia ketakutan, hari manusia dihisab, hari manusia berada dalam macam-macam keadaan? Itu nanti dibincangkan di bawah tu, apa maksud dijadikan Jumaat itu kiamat. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, maka dalam hadis ini menyebutkan antara kemuliaan Jumaat ialah Allah jadikan Nabi Adam pada hari Jumaat. Maka itulah kata para ulama dinamakan Jumaat, yang bermaksud berhimpun. Jumaat maksudnya berhimpun. Ya, asal kalimahnya jamak, masuk dengan ta marbutah, menunjukkan mubalaghah, berhimpun ramai-ramai manusia. Sebab apa dinamakan Jumaat, hari berhimpun? Maka ulama-ulama dok bahas sebab apa dipanggilkan Jumaat. Ahad 1, Isnin 2, Selasa 3, Rabi', orang Arab panggil Rabu tu Rabi', yaumul Rabi', hari keempat. Hari kelima yaumul Khamis. Tiba hari ke-6 tak panggil yaumul Sadis, dipanggil yaumul Jumu'ah, hari berhimpun. Hari ke-7 dipanggil yaumul Sabat. Sebab apa hari ke-6 tak panggil yaumul Sadis, dipanggil yaumul Jumu'ah, hari berhimpun? Maka sebilangan ulama mengatakan berdasarkan hadis ini dipanggil hari itu Jumaat, hari berhimpun, kerana Nabi bersabda dijadikan Adam pada hari Jumaat. Maka yang dimaksudkan jadi Nabi Adam ni, Allah cipta Nabi Adam ni, asal Nabi Adam ini diciptakan dalam bentuk jasad, tidak ada roh. Jasad dalam tempoh bertahun-tahun. Kalau baca dalam tafsirul Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insan, adakah telah sampai berita ke atas manusia bagaimana Allah jadikan Nabi Adam. Hal ata 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Tak ada orang menyebut tentang manusia. Cerita orang makhluk tak sebut tentang manusia ni tuan-tuan. Sebelum Allah jadikan manusia, Allah sebut depan malaikat begini. Allah sebut wa idh qulna lil malaikati isjudu li Allah sebut wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sebut, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku nak jadikan atas bumi itu khalifah. Allah hanya maklum pada malaikat Allah nak jadikan khalifah. Malaikat pun tak tahu macam mana rupa khalifah itu. Lalu malaikat protes, bukan protes lah, malaikat sebut begini. Bila Allah sebut wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu, kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Ya Allah, adakah nak dibuat makhluk rosak muka bumi? Adakah nak dibuat makhluk tumpah darah? Wa nahnu, dan kami ni, nuqaddisu lak, wa nahnu bukankah kami ni makhluk yang sentiasa bertasbih? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini makhluk yang sentiasa membersihkanmu ya Allah, yang sentiasa mentakdiskanmu ya Allah. Tapi bila Allah sebut pada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu, malaikat tak jawab apalah. Allah lebih tahu. Maka Allah pun jadikanlah Adam. Sebelum dijadikan manusia, Allah beritahu dulu nak dibuat khalifah. Macam mana rupanya, bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya, tidak diketahui. Lalu Allah pun jadikanlah daripada tanah itu bentuk
lam yakun syai'an mazkura, malaikat lalu lalang kat tanah tu, malaikat tak peduli langsung. Sebab asal kejadian Nabi Adam ni diciptakan dari tanah yang dicampur dengan air. Tuan-tuan, hari ni hujan, tuan-tuan tengok tanah campur air tu tanah apa? Tu tanah lecak atau tanah becak atau siapa peduli tu kan? Tak ada orang peduli. Begitulah kisah Allah jadikan Nabi Adam ni. Malaikat tak tahu. Dibuat bentuk, dibuat hidung, dibuat itu, terbujur begitu sebab jasad tanpa ruh. Akhirnya Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam, ditiupkan ruh, bersin Nabi Adam. Baulah malaikat sedar ada makhluk baru. Ada makhluk baru. Itu dalam tafsir lam yakun syai'an mazkura, langsung tak disebut-sebut oleh makhluk malaikat, tak perasan ada makhluk. Jadi kata para ulama, setelah Allah jadikan jasad Nabi Adam tu dalam tempoh 120 tahun. Bukan Allah tak boleh buat sekaligus, boleh aja. Sengaja Allah buat berperingkat-peringkat. Allah Maha bijak. Jadi dibuat jasad Nabi Adam, lalu ditiupkan roh, maka masuklah roh ke dalam jasad, hiduplah jasad. Maka kata para ulama, berhimpun roh dan jasad itulah berlaku pada hari Jumaat. Maka dinamakan Yaumul Jum'ah kerana berhimpun roh dan jasad Nabi Adam. Itu sejarah sebab apa dipanggil Yaumul Jum'ah, fihi khuliqa Adam, kerana hari Jumaat Allah cipta Nabi Adam. Jadi ditiupkan roh Nabi Adam ke dalam jasad, hidup Nabi Adam tu, maka berlaku berhimpun roh dan jasad, maka berlaku hari Jumaat. Maka itulah sebilangan ulama mengatakan dinamakan Yaumul Jum'ah kerana berhimpun roh dan jasad Adam. Itu satu pandangan kenapa dinamakan Yaumul Jum'ah. Pendapat yang kedua mengatakan dinamakan Yaumul Jum'ah, hari berhimpun, setelah Allah jadikan Nabi Adam alaihi salam. Dalam hadis ni disebutkan wa fihi udkhilal jannah, lalu Allah masukkan Nabi Adam dalam syurga pada hari Jumaat. Waktu dalam syurga Nabi Adam seorang-seorang. Lalu kemudiannya Allah jadikan Tok Hawa kita duduklah berpasangan dengan Tok Hawa dalam syurga. Cerita ringkas dalam Quran tuan-tuan pun dah baca bagaimana akhirnya dipesan oleh Allah Ta'ala, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kedua kamu dekat pokok ini. Ini pokok larangan. Tetapi tipu daya iblis yang sudah dihalau keluar dari syurga, iblislah menipu daya Tok Adam dengan Tok Hawa. Lalu kedua-duanya makan buah larangan itu. Lalu wa fihi ukhrija minha, hari Jumaat dikeluarkan Nabi Adam dan Tok Hawa keluar dari syurga. Keluar tuan-tuan dari syurga hari Jumaat juga. Cuma ulama-ulama berbeza pandang, adakah Jumaat yang sama ketika Nabi Adam masuk ke syurga, hari Jumaat itukah keluar dari syurga, ataupun Jumaat yang lain? Itu ulama-ulama duk beza pandang, berbincang bicara adakah Jumaat yang sama atau Jumaat yang lain. Wallah ta'ala a'la wa alam, kita pun tak tahu. Cuma yang disebutkan dalam hadis Nabi, hari Jumaat Nabi Adam masuk syurga, hari Jumaat Nabi Adam dengan Tok Hawa dikeluarkan dari syurga. Maka keluarlah Nabi Adam dengan Tok Hawa dari syurga. Turun di mana tuan-tuan? Tok Adam diturunkan di Mekah. Tok Hawa kita turunnya di Jeddah. Sebab itu dipanggil Jeddah. Dalam bahasa Arab, Jeddah bermaksud nenek. Jaddun atau jaddatun, nenek, opah. Jeddah bahasa Arab panggil Jeddah, bahasa Arab panggil Jeddah. Cuma kita pelat panggil Jeddah. Yang betul Jeddah. Sebab itu bas daripada Mekah pergi Jeddah, bas Mekah, bas haram pergi Jeddah,
haram Jeddah. Betul. Tuan-tuan tak pernah dengar konduktor panggil haram Jeddah. Dia telinga saya dengar untuk konduktor haram Jeddah, haram Jeddah. Jemaah Sarawak depan saya terkejut dah. Dia tengok saya ingat dia maki saya, Ustaz. Mesti first time pergi Mekah dia kata. Sekarang ni bus station tu tahu ada ke tak ada wallah taala alam, sebab dia orang dah nak buat pembangunan dekat kalau tuan-tuan duduk dekat Jannah Dariyah tu, kompleks tabung haji Jannah Dariyah, turun nak pergi masjid tu dekat Bukit Marwah. Jumpa bus station belah kiri tu. Bus station tu lah haram Jeddah, haram Jeddah. Rupanya bus tu nak pergi Jeddah. Jadi Tok Awa turun di Jeddah, Tok Adam turun di Mekah. Ada orang kata Tok Adam turun kat Sri Lanka. Saya bantah, apa barang Sri Lanka pula Tok Adam nak turun. Jauh Sri Lanka. Saya Ceylon buat apa sana tu. Wallah ta'ala a'lam. Saya lebih cenderung kata Tok Adam turun di Mekah. Sebab tu Mekah itu dipanggil kota paling tua di dunia. Bumi paling tua di dunia kerana di situlah turun Nabi Adam, Tok Adam kita. Tok Awa turun kat Jeddah, berpisah suami isteri. Waktu turun dari syurga berpisah. Akhirnya berjumpa kedua-duanya. Bertemu di mana? Bertemu di Padang Arafah dekat Jabal Rahmah. Pertemuan itu kata para ulama berlaku pada hari Jumaat. Itulah dinamakan Jumaat, hari pertemuan Adam dan Hawa. Maka dinamakan Yaumul Jum'ah. Ini pandangan yang kedua kerana bertemu Adam dan Hawa. Pandangan yang ketiga menyebutkan dinamakan Yaumul Jum'ah kerana hari Jumaat itu hari kita umat Islam di seluruh dunia disuruh berhimpun. Yang kampung datang berhimpun, yang bandar datang berhimpun. Maka hari perhimpunan itu dinamakan Yaumul Jum'ah. Itu pendapat yang keempat. Pendapat yang ketiga, pendapat yang keempat, pendapat yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah, dinamakan Yaumul Jum'ah kerana firman Allah, "Dzalika yaumut taghabun." Itulah hari perhimpunan raksasa di mahsyar. Nabi sebut tak berlaku kiamat melainkan hari Jumaat. Maka itu dinamakan Yaumul Jum'ah, hari berhimpun kita di mahsyar. Hari besok dunia kiamat Jumaat. Maka itulah binatang-binatang, haiwan-haiwan kalau datang hari Khamis mereka bimbang kalau besok Jumaat. Orang kita hari ni kalau datang hari Khamis tunggu besok nak cuti Jumaat. Ada pula orang kalau hari Khamis tunggu malam ni nak buat pesta malam Jumaat. Makhluk-makhluk yang selain manusia, haiwan-haiwan takut nak datang Jumaat sebab Nabi kata tak akan berlaku kiamat melainkan Jumaat itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, Jumaat tu hari berhimpun manusia ramai-ramai besok mahsyar. Sebab tu kena gerun kita dengan Jumaat, mulianya Jumaat itu. Kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Lubabah, Salman, Abi Zar, Sa'ad bin Ubadah dan Aus bin Aus. Maknanya bukan saja Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, ramai sahabat-sahabat yang menceritakan hal yang sama tentang sebaik-baik hari terbit padanya matahari, hari Jumaat. Dan katanya lagi, kata Imam Tirmizi, Abu Isa Tirmizi kata, bermula hadis Abu Hurairah ni, hadisnya hasan lagi sahih, bukan palsu, bukan maudhu'. Dan telah dikeluarkan dia hadis ini oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dalam kitab Sahih Muslim pada Abwabul Jum'ah 450. Hari Jumaat itu sebaik-baik hari dan kenyataannya, kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Apa maksud dalam Syarah Muslim? Imam Nawawi ini karang banyak kitab. Kalau kita belajar kitab Sahih Muslim, kadang-kadang tak faham, tengok syarahnya. Jadi Imam Nawawi mensyarahkan kitab hadis Muslim, itu dipanggil Syarah Muslim. Jadi Imam Nawawi sebut dalam kitab Syarah Muslim, telah berkata Al-Qadhi Iyad, bermula yang zahirnya,
bahwasanya ini segala fadilat yang terbilang dalam hadis pada masalah 449 dalam hadis tu bukannya kerana menyebutkan fadilatnya, kerana bahwasanya keluar Adam dan berdiri kiamat tiada terbilang ia daripada fadilat. Apa maknanya? Kata Imam Nawawi, ada seorang ulama namanya Al-Qadhi Iyad, ulama besar mazhab kita Syafi'i. Qadhi Iyad kata hadis ni bukan cerita fadilat jemaat, sebab hadis ni cerita cipta Nabi Adam, cerita kiamat. Macam mana nak sebut itu fadilat jemaat? Sedangkan fadilat ni menceritakan kelebihan-kelebihan kan, macam tuan-tuan datang masjid, setiap langkah diampun dosa, setiap langkah diangkat darjat, itu cerita kelebihan, betul. Ni menunggu-nunggu nak isyak ni, Nabi kata malaikat mendoakan tuan-tuan, kata malaikat, ya Allah ampunkanlah si fulan, ya Allah rahmatlah si fulan. Itu cerita kelebihan. Semayang berjemaah pula dapat 27 darjat, itu cerita kelebihan. Hadis ni kata Al-Qadhi Iyad, di mana kelebihannya? Cerita cipta Nabi Adam, cerita nanti berlaku kiamat. Jadi ada juga sebilangan ulama yang tak setuju bila diletakkan hadis ini dalam bab fadilatul Jumaat. Dia tak setuju. Dan hanya saja ialah menerangkan barang yang berlaku padanya pada Jumaat daripada pekerjaan yang besar-besar dan barang yang lagi akan berlaku, supaya bersedia seorang hamba Allah padanya pada Jumaat itu dengan beberapa amal yang salihah, supaya mencapai rahmat Allah dan menolak balanya. Inilah kalam Al-Qadhi Iyad. Jadi kata Al-Qadhi Iyad, hadis ni bukan ceritakan tentang fadilat Jumaat. Hadis ni cerita cipta Nabi Adam, masuk syurga hari Jumaat, keluar syurga hari Jumaat, dan cerita kiamat, akan berlaku kiamat hari Jumaat. Maka hadis ini kata Al-Qadhi Iyad lebih tepat kalau kita kata hari untuk kita bersiap-siap menghadapi hari kiamat itu dengan melakukan amal-amal yang soleh pada hari Jumaat. Itu tajuk dia, supaya kalau orang dok bahas balah kita boleh jawab. Dan telah berkata Abu Bakar bin Arabi dalam kitabnya yang bernama Al-Ahwadhi, bermula sekalian itu hadis ni daripada fadail tetap menceritakan kelebihan Jumaat juga. Maknanya Ibn Arabi tetap pertahan dah, ini hadis memang cerita fadailul Jumaah, kelebihan-kelebihan yang ada pada Jumaat. Jadi itu tajuknya bahas di mana? Bahas hadis ni cerita apa ni? Situ je tajuk dia. Ya. Jadi kita nak faham di mana? Kita faham dua-dua bahawa hadis ini menceritakan mulianya Jumaat kerana Allah pilih hari Jumaat, Allah jadikan Nabi Adam. Mulianya Jumaat, hari Jumaat Allah pilih orang berimpun hari mahsyar besok. Hadis ni juga cerita bersiap-siaplah bila kita nak masuk hari Jumaat supaya kita sediakan dengan amal-amal saleh. Jadi maknanya kalau nak merempit malam lain, jangan ambil malam Jumaat. Malam Jumaat khusus untuk ibadah. Kalau nak ajak pergi karaoke ke, nak ajak pergi dangdut ke malam lain boleh. Malam lain pun tak boleh. Tapi jangan pergi malam Jumaat lah. Malam Jumaat ni khusus untuk kita ibadat, baca Quran, berzikir, ibadat, i'tikaf masjid. Itu khusus hari Jumaat. Sebab mulianya Jumaat dan dia ada keistimewaan, dan supaya kita bersiap-siap itu. Itu ceritanya. 451. Adam keluar dari syurga, apa kelebihannya pula? Ya tak ya juga tak. Dah masuk syurga dia keluarkan. Mana fadilat dia? Apa kelebihannya? Maka kata Imam Nawawi, Nabi Adam keluar pada hari Jumaat daripada syurga itu amatlah besar kelebihannya. Kerana dengan keluarnya Nabi Adam itulah sebab ada beberapa banyak zuriatnya, yakni sekalian manusia. Ya tak ya juga. Sebab tu ulama-ulama berbahas, kita besok hari akhirat masuk syurga, betul? Kita ada isteri, betul? Ada anak tak kita besok? Sebab syurga ni tuan-tuan ada anak tak? Sebilangan ulama kata tak ada.
Sebab syurga ni bukan tempat buat anak, tempat buat anak kat bumi. Itulah kata Imam Nawawi, antara hikmah kelebihan kenapa Nabi Adam keluar hari Jumaat. Sebab kalau duduk dalam syurga belum tentu beranak pinak dalam syurga. Sebab hari ni ada orang kata, dia kata, kenapalah Tok Adam keluar syurga, ke tidak kita ni lahir kat syurga, tak payah duduk kat dunia ni. Duduk kat dunia ni COVID lagi. Itulah ini macam nak bayar bil lah. Oh, macam-macam. Syurga tak fikir je. Syurga tak ada panas, tak ada sejuk. Tak ada sejuk melampau pun tak ada. Panas pun tak ada. Duduk syurga, apa ndak semua ada. Sampai ada yang kata, silap betul lah Tok Adam buat faul betul lah. Jangan kata begitu. Kan Allah dah sebut pada malaikat, aku nak jadikan khalifah di bumi kan. Jadi Allah Ta'ala letak Nabi Adam dalam syurga tu sementara je. Sebab Allah dah sebut pada malaikat, aku nak jadikan khalifah di bumi. Maka itu sebilangan ulama mengatakan, keluar Nabi Adam daripada syurga tu bukan salah, bukan dosa. Memang Allah dah rancang. Maka jangan salahkan Nabi Adam. Hari ni ada orang salahkan, dia kata ni semua silap Tok Adam ni. Yang kita hari ni kena COVID ni, semua salah Tok Adam, dia kata. Orang asam betul korang menyalahkan orang je kerja. Jangan salahkan Tok Adam. Memang Allah rancang dah Tok Adam manusia jadi khalifah bumi. Jadi kalau kita tak turun ke bumi, siapa nak jadi khalifah? Kerana Allah nak buat khalifah atas bumi. Jadi kata Imam Nawawi, itulah antara kelebihan kenapa Allah turunkan Nabi Adam ke bumi. Maka turun Nabi Adam dari syurga ke bumi itu ada hikmah kelebihan yang besar. Dengan sebab itulah lahirnya banyak zuriat, yakni sekalian manusia. Sungguh pun dengan iktibar mula-mula keluar daripada syurga tu tak baik, tetapi iktibar kemudiannya sangatlah baik. Kerana apa? Kerana akhirnya dijadikan dia Nabi Adam khalifah di bumi. Dan menerbitkan anak cucunya daripada nabi-nabi, ulama, aulia, saluha, orang soleh. Kan semuanya berlaku di bumi. Menunjukkan ada kelebihan. Turun Nabi Adam dari syurga ke dunia ni ada kelebihan dia. Itu bahas. Nak cerita kelebihan hari Jumaat ni ada. Baik. Dan inilah keturunan yang sangat besar. Seolah-olah tiada banding pada kelebihannya. Maka jika tidak dengan keluarnya Nabi Adam tadi, maka di manakah nak adanya khalifah kat bumi ni? Sebab tu tuan-tuan tengok di bumi ni ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada haiwan, ada tumbuh-tumbuhan atas bumi kita ni. Dalam lima ni, siapa yang kontrol bumi ni? Manusia. Jin, Allah tak bagi tugas jadi khalifah, kita jadi khalifah bumi. Dan Allah jadikan manusia ni, Allah sebut dalam Quran, Allah sebut laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dalam banyak-banyak makhluk ni, malaikat, jin, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, Allah jadikan manusia laqad khalaqnal insan fi ahsani, sebaik-baik ciptaan. Waktu kita ni Allah beri akal, tuan-tuan tengok ni. Apa nama ni handphone ni? Siapa yang cipta? Jin. Tak, malaikat, bukan manusia yang buat. Tuan-tuan pakai kasut apa? Saya pakai kasut krokodil. Buaya pun termenung. Celaka manusia. Mana ada buaya pakai kasut? Dia pun tak pakai kasut krokodil. Kita dengan krokodil tu jadi kasut, jadi beg tangan. Mana siapa hebat? Hebat manusia. Sebab tu kata para ulama, manusia dengan jin ni tuan-tuan, manusia dengan jin, cerdik manusia. Cerdik. Tuan-tuan tengok yang menyeleweng duit bank, bukan jin, kan kerja manusia. Itu yang lesap. Kerja manusia je. Tuan-tuan ingat jin ni dia ada kekuatan, jin ada kekuatan, tapi cerdik dia tak ada. Malaikat makhluk yang taat patuh. Malaikat. Tapi malaikat bukan makhluk yang mencipta, buat itu, buat ini. Malaikat pun Allah suruh catat, dia catat. Allah Ta'ala suruh cabut nyawa, dia cabut nyawa. Allah Ta'ala suruh turun rezeki, malaikat turun rezeki.
Orang panggil ikut buku. Manusia je. Itulah hikmah besar. Jadi menunjukkan ada kelebihan turun Nabi Adam dari syurga kat dunia ni. Kalau tidak, dunia ni dipanggil tak ada orang yang mentadbir sebagai khalifah. Telah Allah jadi kita sebagai khalifah. Cuma yang melawan tu itu memang adalah pattern yang melawan. Tapi kita ni khalifah bumi. Maka jika tidak dengan keluarnya, maka di mana ada ni semua. Dan keluar Adam daripada syurga bukannya dengan halau, bahkan kerana qada. Qada maknanya memang Allah dah buat ketetapan. Allah dah sebut pada malaikat, aku nak jadikan khalifah di bumi. Bumi dah ada, malaikat pun dah ada. Malaikat pun dah sebut pada Allah, ya Allah nak buat makhluk perosak muka bumi. Sebab apa malaikat sebut begitu, tuan-tuan? Kata para ulama, malaikat sebut adakah nak dibuat makhluk rosak muka bumi? Kerana sebelum Allah jadikan Nabi Adam, Allah telah jadikan jin di bumi. Jin itulah perosak muka bumi. Jin itulah duk tumpah darah sama sendiri. Itu sebab malaikat tanya, nak buat makhluk perosak muka bumi lagi ke? Bukan malaikat tak setuju, cuma tanya. Sebab tu bila kita berzikir, bertasbih, tuan-tuan ya, Nabi sebut apa? Nabi sebut bila kita berzikir, duduk berkumpul berzikir, Nabi bersabda, malaikat Jibril datang beritahu, Allah Ta'ala berbangga dengan kamu di hadapan malaikat-malaikat. Kita duduk tadi berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah bangga depan malaikat. Sebab apa Allah bangga depan malaikat? Sebab malaikat berkata, nak buat makhluk rosak muka bumi ke? Tengok-tengok, bukan rosak muka bumi. Berzikir macam malaikat berzikir. Macam. Jadi malaikat pun, Allah bangga, wahai malaikatku, cuba lihat hamba-Ku. Memuji-muji aku. Nampak? Bab tu hikmah besarlah kata Imam Nawawi turun Nabi Adam. Kalau tidak, tak berlaku semua ni. Malaikat pun tak tahu yang kita ni makhluk yang berzikir pada Allah Ta'ala. Baik, itu antara hikmah. Bersalahan iblis. Dan kata Imam Nawawi, keluar Nabi Adam dari syurga tu bukan kena halau. Bersalahan iblis. Iblis keluar daripada syurga memang kena halau. Adapun Nabi Adam keluar dari syurga, bukan kena halau. Batu setengah ulama kata tak salah Nabi Adam makan buah larangan tu. Sebab dalam syurga mana ada larangan. Makanlah. Allah sebut dalam Quran apa dia, tuan-tuan? Dalam surah Waqiah, Allah sebut dalam Quran, la ada panggil apa? Wala mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Dalam syurga tidak ada makanan-makanan yang dilarang. Tiba-tiba Allah larang Nabi Adam jangan makan buah ni. Kan memang Allah dah planning. Sebab Allah nak jadikan Nabi Adam khalifah. Jadi kata Imam Nawawi, keluar Nabi Adam dari syurga tu bukan kena halau macam iblis. Sebab apa? Sebab iblis keluarnya kerana kena halau, dan iblis takkan balik ke syurga. Berbeza dengan Nabi Adam, dikeluarkan dari syurga kerana Allah memang nak jadikan khalifah di bumi. Nanti masuk balik dalam syurga. Tu beza. Jadi mulialah keluar Nabi Adam dari syurga tu, suatu kemuliaan, satu kelebihan. Akhir sekali, hari Jumaat berdiri kiamat, apa kelebihannya? Jawapannya ada, kata Imam Nawawi, adapun hari kiamat dianggap kelebihan ialah sebab nak menyegerakan balasan-balasan kebaikan bagi anbiya, nabi-nabi, sadiqin, orang sadiq, orang siddiq, awliya, wali-wali, wasyuhada, orang mati syahid, pada orang yang namanya soleh, orang beriman. Kalau tak kiamat, bila nak dapat balasan-balasan ni semua? Dan kiamat itu menzahirkan karamah mereka itu, kemuliaan mereka itu. Maka pada ini hadis menunjukkan kelebihan hari Jumaat berlainan daripada hari-hari yang lain. Allah pilih Jumaat kiamat. Di situlah nanti akan diberi balasan-balasan, syafaat Rasulullah berlaku semuanya pada hari kiamat. Maka Allah pilih Jumaat. Karena itu dipanggil hari berhimpun. Dan akhir sekali kata para ulama,
Bila akhir sekali Jumaat, ada tak Sabtu? Tak ada Sabtu. Sebab dah akhir. Nak tunjuk hebatnya Jumaat. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu. Ahad, Isnin, Kamis, Jumaat. Kiamat. Habis. Mulia Jumaat. Ending. Berimpun manusia habis. Maka oleh kerana tak ada Sabtu lagi, itulah mulianya Jumaat, kata para ulama. Maka kita bersiap-siaplah untuk Jumaat. Wallah ta'ala a'la wa alam. Jadi bicara hari Jumaat Batu, umat Islam disuruh besarkan hari Jumaat. Muliakan hari Jumaat. Pandanglah Jumaat dengan pandang kemuliaan. Sebab hari ni orang pandang Jumaat macam hari besya-besya. Ya, mulia Jumaat ya. Wallah ta'ala a'la wa alam. Nanti kita bincang lagi waktu Jumaat, waktu mustajab doa. Macam mana mandi Jumaat, semuanya diberi pahala oleh Allah kerana Jumaat. Nak sebut besarnya Jumaat. Wallah ta'ala a'la wa alam. Sekadar itu saja. Bismillahi sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ini ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna minkum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.